KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton rancangan Teras bersama saya Nisa K, pengacara anda. Baiklah, seperti biasa kita ada pelbagai topik-topik yang kita ingin bincangkan sepanjang episod ini berlangsung. Jadi, jangan ke mana-mana, kekal menonton kami selama 1 jam ini. Nisa nak ingatkan kepada anda semua supaya kita kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan dengan bersih, guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan. Baiklah penonton semua, kita sudah pun mencapai ataupun mencecah tarikh Ramadan yang ke-19. Bagaimana dengan ibadah anda semua, bagaimana dengan puasa anda semua dan bagaimana dengan persiapan raya anda semua. Diharapkan semuanya dipermudahkan dan jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Hari ini subjek kita adalah pendidikan Islam. Kita akan berbincang dengan satu topik yang sangat-sangat menarik dengan 2 orang ustazah yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi, siapakah ustazah-ustazah ini? Jom kita berkenalan dengan mereka. Baiklah penonton semua, jom kita persilakan Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif dari guru SMKP Taman Petaling Selangor dan juga Ustazah Salina Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam Nisa. Maaflah tersasa-sasa puasa kot ni. Cik guna lagi alasan puasa tak baik tau. Walaupun kita berpuasa kan Ustazah, tetap kita kena sentiasa kekal fokus dan bersemangat serta ceria. Bagaimana Ustazah pagi ni? Alhamdulillah. Sihat ya Ustazah? Syukur kepada Allah SWT. Macam biasa Ustazah, kita mengucapkan sekali lagi selamat datang ke Teras. Seronok saya hari ini nak belajar apa topik yang kita akan kupas sebentar lagi. Tetapi sebelum tu Ustazah kan, saya rasa saya tak berseorangan lah. Mestilah nak kena ajak kawan-kawan. Saya nak ada kawan-kawan saya kat sini. Jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya Selangor dan juga SMKP Taman Petaling Selangor. Hai semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Hai. Ceria semua. Ceria. Semangat. Dah nak raya ni 19 Ramadan dah ni adik-adik. Baiklah, tetapi sebelum tu Nisa nak ingatkan kepada anda semua, apabila kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal, kita sudah pun berada di dalam suasana yang selamat dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Ustazah. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di tempat ataupun di dalam bekas yang selamat dan bersih. Contoh macam Nisa ada bekas plastik. Ustazah ada bekas berzip. Ustazah Nadia ada poket plastik. Bagaimanapun kita menyimpan pelitup muka kita, jangan lupa untuk kita simpan pelitup muka kita di tempat yang bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga SMKP Taman Petaling Selangor. Kita mulakan dengan Syafiqah. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama diberi Assalamualaikum. Saya daripada Sekolah Menengah Perempuan Taman Petaling. Baik, terima kasih Syafiqah. Seterusnya, rakan-rakan seterusnya jangan lupa kalau ada mikrofon dekatkan di mulut ataupun cakap kuat sikit ya. Kita nak dengar suara rakan-rakan semua. Kita persilakan, ini nama macam nama kawan baik saya. Rafiqah, silakan Rafiqah. Nama saya Rafika binti Muhammad Rafi. Saya bersekolah di SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Anissa. Assalamualaikum, nama saya Nur Anissa Fita Putri binti Kumari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Faiz. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Nama saya Muhammad Faiz bin Aud daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Taman Datuk Arun. Baik, seterusnya persilakan Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz. Saya sekolah di SMK Taman Datuk Arun. Baik, orang kata Ustazah last but not least ya. Okey, kita persilakan Azri Haikal, silakan. Senyum aja dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal dari sekolah SMK Datuk Taman Harun. Datuk Taman Harun terbalik dia tu. Pagi-pagi ni tak apa, mungkin mereka perlukan sedikit masa untuk warm up. Saya pun sama, tadi pun Nisa pun ada tersasul-sasul, ya Allah kenapa dia mengantuk lagi ke? Okey, baiklah. Kita dah kenalan dengan rakan-rakan kita dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga SMKP Sri Petaling. Taman Petaling Selangor. Pelajar-pelajar ini merupakan murid-murid daripada kedua-dua sekolah Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia. Jadi sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, jom kita lihat satu video ni Ustazah. Saya nak kongsikan kepada kita semua dan juga yang menonton kami di rumah. Jom kita saksikan video ini. Padang Mahsyar merupakan sebuah tempat di mana semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-desakan untuk dinilai ketika di Padang Mahsyar. Persediaan yang boleh diamalkan ialah membaca doa selepas azan dan berzikir pada waktu lapang. Pada pandangan saya, antara suasana di mahsyar yang bakal kita saksikan adalah rahmat makhluk Allah sedang menunggu untuk diperhitungkan. Masih lama kerana satu hari di mahsyar bersama dengan 50,000 hari di dunia. Seterusnya, kita juga boleh menanam pokok kurma kerana pokok kurma adalah satu pokok yang boleh hidup sehingga ke hari kiamat. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan perkataan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah semasa solat kerana dosa akan diampunkan semasa itu oleh Allah SWT. Padang Mahsyar ialah tanah berpasir putih yang sangat luas dan datar, di mana tidak terlihat dataran rendah maupun tinggi di akhirat. Persediaan yang boleh diamalkan ialah membaca Al-Quran sebagai amalan harian dan beramal dengan perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Baiklah, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita di mana mereka berkongsi agaknya nanti daripada masyarakat Ustazah kan. Bagaimana kita sebagai umat Islam di dunia ni nak bersedia untuk persediaan kita ke alam seterusnya nanti. Baiklah, mungkin itu kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi Ustazah Nadia dan juga Ustazah Salina berkenaan topik kita pada hari ini. Silakan Ustazah Nadia. Baiklah, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak di dalam Google Meet dan juga di rumah. Okay, hari ini kita akan belajar satu tajuk yang menarik. Tajuk yang saya boleh dikatakan akan menarik minat anak-anak lah untuk dipelajari, iaitu tajuk 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita kembali pada slide yang mula-mula tadi, Ustazah Nadia, okey Nisa murid-murid di rumah, anak-anak murid di rumah dan juga murid-murid di studio bersama kita. Kalau kita lihat ini satu gambaran ataupun ilustrasi. Ilustrasi gambaran, tetapi keadaan sebenar mahsyar. Kalau kita tengok tadi video pandangan-pandangan murid tentang apa itu mahsyar, satu tempat yang akan menempatkan seluruh umat anak Adam, manusia yang pertama sehinggalah manusia yang terakhir. Siapa agaknya manusia terakhir tu? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Tetapi pasti jumlahnya sangat-sangat ramai yang akan dihimpunkan dalam satu suasana, masya-Allah. Kalau di dunia ini pun kita tak dapat gambarkan kalau orang ramai macam mana kan? Kalau kita dalam suasana ramai, kita pergi bersesak-sesak pun Ustazah, kita dah rasa panas, rimas. Tambahan lagi kalau di tengah terik panas matahari. Jadi pada hari ini satu topik yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, sebab kita bukan untuk hidup di dunia selama-lamanya. Inilah destinasi kita yang akan kita tujui. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nisa dan anak-anak murid sekalian, kalau menurut kitab Fathul Bari, naungan ini adalah Allah memberikan perlindungan kepada kita daripada terik panas cahaya matahari di mahsyar nanti. Ya, dikatakan nanti insya-Allah pada mahsyar nanti matahari itu sejengkal je daripada kepala kita mengikut
mengikut apa yang kita baca daripada Al-Quran. Jadi saya nak tanya, rakan-rakan kita di studio yang bersama-sama kita, adakah anda sudah bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Ceria sikit. Semangat. Okey, baiklah, saya nampak mereka semua. Azri bersemangat. Ya, Azri dah bersemangat. Kalau dah bersemangat, dah bersedia, sediakan pen dan kertas untuk kita catat segala nota, input dan juga informasi daripada pelajaran kita pada hari ini. Dan yang di rumah juga turut sama bersedia. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga cikgu-cikgu kita hari ini iaitu Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga Ustazah Nadia dari SMKP Taman Petaling serta rakan-rakan dari kedua-dua sekolah. Baiklah, saya nak bagi tahu anda semua, tajuk kita hari ini adalah 7 golongan di bawah perlindungan Allah. Jadi jom Ustazah kita mulakan. Baiklah, murid-murid sekalian, tajuk kita hari ini di dalam pelajaran 8 bidang hadis iaitu 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah minta pada hari ini anak-anak di dalam Google Meet dan juga di rumah untuk sama-sama mempelajari tajuk ini dan juga menyediakan pensel dan kertas, nota, buku teks untuk kita belajar tajuk pada hari ini. Dan pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menjelaskan yang pertama maksud hadis. Yang kedua ialah murid-murid dapat menjelaskan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga anak-anak akan dapat menerangkan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid di rumah dan juga di studio. Ini merupakan matan ataupun teks hadis itu ya. Pada hari ini kita tidak fokus kepada pembacaannya. Murid-murid boleh praktisnya di rumah bersama dengan guru-guru ya. Dan kita akan lihat kepada maksud potongan-potongan hadis dan juga maksudnya. Jadi untuk sesi ini Ustazah akan bacakan potongan hadisnya. Anda di studio dan juga murid-murid di rumah boleh ikut Ustazah baca. Boleh ya? Kita sama-sama baca hari ini. Bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi. Okey, silakan. 1, 2, mula. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Silakan. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Okey, apa maksudnya? 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Okey, seterusnya. Siapakah antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti? Okey, yang pertama ialah al-imamul adil. Okey, sama-sama kita baca. Al-imamul adil. Okey, iaitu bermaksud pemimpin yang adil. Okey, Nisa dan juga anak-anak, siapakah pemimpin yang adil ini? Okey, kalau kita dapat tengok daripada hadis, sebelum tu Ustazah Nadia cuba tengok, mungkin anak-anak faham tak apa tak? Ini ni boleh gambar nampak tak ni. gambar yang kita tunjukkan ni? Takut nanti ada boleh nampak tak anak-anak apa gambar yang kita tunjukkan? Okey, boleh seorang bantu Ustazah? Faiz. Faiz apa tu Faiz? Azri nak jawab ya. Oh, okey. Silakan Azri. Apa dia Azri? Pernikahan Final.
Azli boleh cakap kuat sikit tak? Kita tak dengar lah suaranya. Pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkahwinan. Ya, betul. Ya. Akad nikah Akad ni, nikah. acara akad nikah. Oh, saya tak perasan akad nikah. Akad nikah. Ya. Apa kaitannya ya Ustazah Nadia Okey, dengan apa Imam kaitan Al-Adil dengan ni? Al-Imamul Adil ni? Okey, bila kita tengok pada pemimpin yang adil ini, okey, kita tengok pada hadis riwayat Bukhari, okey, yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang bermaksud setiap daripada kamu, daripada kita inilah ialah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maksudnya di sini, okey, kalau kita tengok pemimpin ni daripada sekecil-kecil pemimpin, iaitu pemimpin keluarga tu dah yang angkat nikah tadi tu. Imam kita ya di rumah, ayah, suami, pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat, pemimpin negara sekalipun, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan jika kita ni berlaku adil, kita adalah antara golongan yang akan mendapat perlindungan dan naungan Allah di mahsyar nanti. Betul? Ustazah Nadia, mungkin kita boleh tanya murid-murid di studio, bagi contoh, apakah contoh-contoh pemimpin dan pimpinan mereka? Boleh tak nak dengar mereka? contoh-contoh daripada anak-anak kita? Okay, silakan. Siapa boleh kongsikan? Angkat tangan. Okay, yang pertama, silakan. Yang pertama, kalau tak angkat tangan kita pilih. Okey, silakan. Silakan Syafiqah. Suami bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Ya, suami bertanggungjawab kepada ahli keluarganya. Mesti berlaku adil. Anak-anak dia. Okey, lagi? Ada lagi kita nak dengar satu lagi? Mungkin ada lagi nak kongsikan. Siapa nak kongsikan? Kalau di sekolah macam mana? Kalau di sekolah pemimpin macam mana di sekolah? Dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah. Anissa. Okey, Rafika. Rafika, silakan. Murid atau pengawas yang berjawatan bertanggungjawab ke atas amanah yang diberikan untuk menjaga disiplin dan peraturan sekolah. Subhanallah, alhamdulillah. So, sebagai anak murid ni kita bertanggungjawablah untuk membuat kerja sekolah, membantu guru. Maksudnya setiap kita adalah pemimpin. Betul. Dan jika kita mengamalkan sifat yang adil, inilah golongan yang Allah akan berikan naungan di mahsyar nanti. Okey. Seterusnya Itu golongan yang pertama. Seterusnya kita tengok golongan yang kedua sebab kita ada 7 kan? Ya. Okey, ikut sama-sama Ustazah baca. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Sama-sama. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah ulang lagi sekali, maksud hadis itu pemuda yang taat hidupnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadat sepenuhnya kepada Allah. Murid-murid, kenapa pemuda ya? Kenapa tak kata orang biasa ke, wanita ke ataupun orang tua ke ya? Usia muda. Cuba kita boleh tanya anak-anak murid kita. Selalunya orang-orang muda kita ni. Ya, usia muda ni apa kecenderungan mereka? Mungkin kita boleh tanya. Biasanya bila remaja ni apa kecenderungan seorang remaja, orang yang pemuda-pemuda ni? Mungkin kita nak dengar. Kita nak dengar pandangan remaja. Apa kecenderungannya? Okey, silakan. Siapa boleh kongsikan? Faiz, silakan Faiz. Faiz yang berkopiah hitam, silakan. Saya sebagai remaja, saya rasa kami bercenderung kepada hiburan dan keseronokan. Tetapi kan Faiz dan juga kawan rakan-rakan di rumah sana, pemuda yang memang kecenderungannya suka kepada hiburan dan juga keseronokan, tetapi sekiranya mereka mempunyai ciri hiburan yang disalurkan untuk mentaati Allah, keseronokan yang ke jalan yang betul disalurkan dengan Allah. Inilah golongan inilah nanti akan mendapat naungan Allah. Kalau orang tua, kalau orang dah tua kan, orang kata apa? Memang rasa layaknya dia beribadat kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan muda ini apabila dia taat kepada Allah, tunaikan solat, melakukan ibadat-ibadat yang lain, maka selayaknya janji Allah mendapat naungan di hari mahsyar nanti. Nak tak saya nak tanya, nak tak naungan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tak, mestilah kita nak kan. Masya-Allah ya. Bila dengar tu Zala rasa macam berkobar-kobar semangat. Betul. Jadi ini sesuai dalam Al-Quran apa yang telah Allah perintahkan ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku hanya kerana Allah, ya, Tuhan sekalian alam. Jadi inilah prinsip hidup kita. Apa sahaja dalam kehidupan kita mesti berteraskan kepada kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Seterusnya, seterusnya golongan yang ketiga yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Okey, cuba kita baca sama-sama. 1 2 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Boleh tak Ustazah nak minta seorang tolong Ustazah untuk baca terjemahan yang ada pada maksud hadis ni. Siapa nak tolong bacakan? Siapa yang on mic dulu tu? Putri ke siapa? Anissa. Anissa silakan. Dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Dan seseorang yang hatinya ni terikat pada masjid. Kalau menurut Imam Nawawi, hati yang terikat kepada masjid ni adalah orang yang sentiasa ataupun melazimi solat berjamaah di masjid. Bersesuaianlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-19 ayat yang ke-9 Surah Salina yang berbunyi wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Tapi kan Nisa dan juga anak-anak sekalian, orang yang mencintai masjid ni bukanlah sahaja dia menunaikan solat berjemaah di masjid, tapi Ustazah Salina dia memakmurkan masjid. Contoh memakmurkan masjid, kalau Nisa boleh tolong Ustazah? Saya rasa contoh macam bersedekah, bersedekah di masjid, ataupun membersihkan ataupun kita wakafkan sejadah ke, telekung ke, naskah Al-Quran ke. Itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Hatinya sentiasa terikat pada masjid. Sekurang-kurangnya dalam sehari pasti 5 kali, 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Ustazah, saya nak tanya boleh? Silakan. Contoh macam kalau aktiviti usrah, kan sekarang ni masjid alhamdulillah banyak yang dah ada ruang-ruang macam bilik-bilik seminar dan sebagainya. Jadi kalau kita gunakan ruang tu, panggil orang datang usrah percuma ke, atau kita anjurkan aktiviti-aktiviti macam tu pun dikira memakmurkan masjid. Ya, betul. Aktiviti keilmuan. Tapi kan Nisa, untuk Ustazah ambil kesempatan kan untuk masa sekarang dalam kita mengalami pandemik COVID-19 ni, kita kena jagalah SOP bila kita ke masjid, kita jaga penjarakan, kita pakai pelitup muka, ambil peluang untuk hadir. Jika sekiranya kerajaan membenarkan untuk hadir, ambil peluang hadir. Jangan kita macam tak apalah, ada COVID ni kita tak payah pergi lah, ada kuota ni tak muatlah nanti masjid tu kan, tak apa orang lain pergi. Kalau boleh kita yang ambil peluang, orang yang pertama tu ambil peluang. Betul tu. Itulah orang yang akan rebut naungan Allah di mahsyar nanti. Bukan senang tu kan Ustazah? Okey, seterusnya golongan yang keempat ya. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Okey, boleh kita baca sama-sama? 1 2 mula. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa maksudnya? Panjang juga di situ ya. Dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Nisa, ana uhibbuk fillah. Apa ayat saya tadi? I love you Allah. I love you because of Allah. Because of Allah. Yes. Tapi tu Ustazah, kita ada aktiviti tu dengan anak-anak murid kita dan Nisa juga. Sebelum tu, sebenarnya kenapa saya sebut tadi? Sebab ada hadis yang menggalakkan kita apabila kita sayang kepada seseorang, kabarkan kepada mereka, bagi tahu mereka. Dalam sebuah hadis lagi, pergi ke rumahnya dan maklumkan, saya sayang awak. Jangan stop kat situ. Saya sayang awak kerana Allah. Banyak kan kita buat. Ustazah Salina ada bercakap dalam bahasa
Arab. Saya pun nak bercakap dalam bahasa lain juga, nak menzahirkan sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita akan berhenti seketika. Mungkin kawan-kawan pun ada yang nak cuba dalam bahasa lain. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. Thank you sir. Syukran Ustaz. Share-share Mari sir. Arigatou gozaimasu. Terima kasih cikgu. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, juga Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga Ustazah Nadia dari SMKP Taman Petaling, serta rakan-rakan kita juga masih bersama-sama dengan kita. Sebentar tadi Ustazah, kita lihat satu ucapan terima kasih cikgu dari adik Muhammad Hazim Amzah, Muhammad Fazil dari SMK Sri Selama Perak, di mana adik Hazim dia cakap terima kasih dalam pelbagai bahasa. Terima kasih adik. Okey, mungkin berkaitan dengan apa yang kita nak belajar, nak sambung sebentar tadi, di mana kita telah pun pergi kepada 4 ciri-ciri golongan. Empat golongan yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah di hari akhirat nanti. Tadi Ustazah dah bagi saya bahasa Arab. Okey, nak tak kita balas balik apa yang Ustazah Salina ucapkan tadi? Tadi kita minta 2 saat. Tapi dalam pelbagai bahasa dalam juga. kita nak minta dalam pelbagai bahasa kita. Saya pun nak cubalah bahasa apa. Jom cuba anak-anak di studio tuliskan ana uhibbuk fillah. Anak-anak di rumah pun ya, tuliskan ana uhibbuk fillah, yang bermaksud saya sayang awak kerana Allah, dalam pelbagai bahasa. Kalau dah siap. Ustazah Nadia dah siap. Baik. Nisa dah siap. Saya pun dah siap juga. Saya anak-anak di Google Meet dah siap. Mungkin orang tak tulis kot. Orang akan sebut je. Mereka akan sebut. Kalau ada yang ada tulis tak? Kalau orang angkat boleh juga. Okey, kita mulakan. Kita mulakan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Nisa. Boleh? Okey. Saya pilih bahasa Tagalog. Mahal kita dahisa Allah. Bahasa Tagalog. Saya dalam bahasa Cina. Wa aini ingwe Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Mungkin kita dengar, mungkin ada siapa yang nak cuba dalam bahasa apa? Rakan-rakan kita, siapa yang nak cuba dulu? Faiz dah senyum dah. Azri angkat tangan. Silakan Azri. Bagus. Saya dalam bahasa Indonesia. Macam mana tu? Saya mencintaimu kerana Allah. Saya mencintaimu kerana Allah. Okey, silakan. Terima kasih Azri. Perkongsiannya dalam bahasa Indonesia ya. Siapa lagi nak cuba? Tadi Faiz angkat tangan juga. Faiz. Okey, Faiz, senyum Faiz. Okey. Saya pilih bahasa Melayu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Betul, boleh. Saya sayang Allah kerana Allah. Saya sayang awak kerana Allah juga. Okey, lagi? Kita tak dengar lagi anak-anak puteri kita. Okey, tu Syafiqah. Ya, Syafiqah.
Saya ambil bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Perancis. Oh, oui. Saya masuk Allah. Ya, Cem. Je teme kos de Allah. Aku minta maaf kalau Ustazah salah tersalah semua tu ni. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah Nadia. Kalau kita lihat ya, kasih sayang yang kita berikan kepada sesiapa pun, Islam mengajar kita ada keutamaannya, ya. Keutamaan dalam Islam. Kadang-kadang kan Nadia, remaja-remaja kita di rumah kan, kadang-kadang dia lebih sayang kawan daripada ibu bapa sendiri. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Jadi nasihat Ustazah kepada anak-anak di rumah ya, bila kita sayang kepada seseorang bukan kerana hartanya, bukan kerana kecantikannya, bukan kerana dia suka geng kita ataupun sebab dia pandai, tetapi mesti diniatkan kerana Allah, dan mesti beri keutamaan kepada ibu bapa, ahli keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Dan Ustazah Salina kan Nisa yang tadi kita baca, kita ucap je tamim, kan semua janganlah kita ucap pada yang berlainan jantina. Kita Azri kena ucap pada Faiz, Syafiqah dengan Rafiqah. Contoh kalau dah kahwin tak apa. Betul. Contoh macam zaman dulu, golongan lelaki muhajirin menyayangi golongan lelaki ansar, menyayangi golongan lelaki muhajirin. Macam saya sebab tak ada suami lagi, tak apalah, saya ucapkan mak ayah sajalah. Saya maafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Insya-Allah mendapat golongan menjadi golongan yang 7 golongan yang dinaungi Allah di mahsyar nanti. Insya-Allah. Seterusnya okey silakan. Yang seterusnya yang kelima ya Ustazah. Okey, wa rajulun qalabat hu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Okey. Faqala inni akhafullah. Okay, yang bermaksud, dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seseorang perempuan kaya dan cantik, tetapi lelaki tersebut mengatakan aku takut pada Allah. Begitu juga dengan yang perempuan. Kalau ada lelaki yang handsome, kaya, ajak dia melakukan sesuatu kemungkaran, dia pun perlu berkata aku takut kepada Allah. Golongan inilah yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu prinsip ataupun jati diri yang tinggi. Bila kita takut kepada Allah, tanamkan dalam diri kita, kita takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Sebab Allah tahu apa sahaja yang kita lakukan. Kalaulah di sini Nadia dan anak-anak di rumah, kita ada CCTV kan, yang boleh nampak apa sahaja perlakuan, tetapi subhanallah, CCTV Allah lagi hebat. Kalau CCTV di dunia ni hanya tahu yang zahir, tetapi CCTV Allah yang batin pun tahu. Semua yang tersembunyi pun Allah tahu. Jadi untuk membina prinsip takut kepada Allah, kita yakin bahawa Allah menyaksikan Allah menyaksikan, iaitu Allah Ar-Raqib. Nama Allah Allah menyaksikan, Allah Maha mengawasi, dan Allah Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan. Allah mengawasi setiap perilaku kita, sekecil-kecil perkara walaupun kita sembunyikan. Dalam nama Allah Asy-Syahid ni juga, Allah ni Maha mendengar apa yang kita nak cakapkan, apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya Ustazah, CCTV kat dunia pun boleh rosak, boleh dirosakkan dan boleh kita tipu. CCTV Allah tak ada yang boleh terlepas walaupun sekecil perbuatan sekalipun. Jadi hashtag aku takut Allah, supaya kita mendapat naungan Allah di mahsyar nanti. Baik. Okay. Seterusnya yang keenam wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang bermaksud, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya murid-murid, jadi apa maksud sembunyi di sini?
Dia melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, bukan untuk tujuan menunjuk-nunjuk, ya. Antara sifat-sifat mazmumah, ya, yang boleh memakan ataupun menghapuskan pahala kita ialah riya. Ya, riya. Riya akan menghapuskan pahala sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Walaupun dalam ayat ini Allah sebut maka kecelakaan besarlah bagi orang yang sembahyang, ya. Fokus kepada ibadat sembahyang. Kenapa orang ni sembahyang tapi masih lagi mendapat kecelakaan yang besar? Cuba perhatikan ciri-cirinya, iaitu mereka yang dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang, dan juga orang-orang yang dalam keadaan riya, iaitu menunjuk-nunjuk. Na'udzubillah min zalik, ya. Supaya kita tidak melakukan sesuatu itu kerana hanya untuk manusia, ya. Kita lakukan itu ialah kerana Allah, bukan untuk dapat kepujian dan sanjungan. Berbeza kalau kita lakukan satu kebaikan supaya orang ikut, itu satu yang digalakkan, ya. Contoh, kita memberi sedekah supaya orang lain turut juga memberi sedekah. Menjadi inspirasi kepada orang lain. Ya, menjadi inspirasi kepada orang lain. Ataupun kita berkongsi dan mengajak orang bersedekah. Boleh, Ustazah? Kita kongsikan benda yang baik itu lain, ya. Tetapi yang dia sebenarnya riya ataupun menunjuk-nunjuk ni kita saja yang tahu. Kita dakwah sajalah yang kita tahu, saja kan? yang tahu. Baiklah. Okey. Seterusnya, yang terakhir, yang ketujuh, ya, iaitu warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Okey, dia orang pun macam dah terpergi-pergi tu. Boleh tak tolong Ustazah untuk baca maksud matan hadis ni? Siapa nak tolong Ustazah bacakan maksud potongan hadis yang Ustazah dah bacakan tadi? Okey, silakan. Yang berbaju biru siapa namanya, ya? Faizal. Faizal boleh bacakan maksud dia yang bawah tu? Nampak tak? Faizal nampak tak? Okey. Kalau kita boleh bacakan. Okey. Dan seseorang, yang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menitiskan air mata. Maksudnya di sini bila kita ni kita mengenangkan, kita ada syurga, ada neraka, kan? Bila kita mengenangkan, layak tak aku ni masuk syurga Allah, ataupun kita ni mampu tak menghadapi azab api neraka tu, kita rasa sedih sehingga mengalirkan air mata kerana kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita imbas kembali, para sahabat dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak memperbaharui iman kita ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Sentiasa kita ucapkan la ilaha illallah. Ustazah Nadia disebut tadi fafadat ainahu, sehingga menitiskan air mata. Tapi kadang-kadang kita rasakan ada orang dia tak pandai ataupun dia tak boleh langsung, tak terkeluar langsung, ya. Jadi ada hadis mengatakan buat-buat nangis. Buat-buat nangis untuk menunjukkan bahawa kita ini benar-benar rasa insaf, rasa menyesal. Jadi mungkin peringkat pertama, ya Allah, kita doa tu dengan perasaan bahawa kita ini hamba yang banyak dosa. Ya? Kalau tidak, dia tak akan mengalir air mata. Orang kata hati kering. Kan? Hati kering. Ya? Kita kena macam merintih dekat Allah. Merintih dekat Allah. Ya? Dan Maha Suci Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afu, Ya Ghafur. Allah yang Maha mengampun, Maha menerima taubat. Ya. Walaupun dosa kita tinggi setinggi gunung, banyak seperti pasir di lautan, banyak melimpah-limpah seperti lautan, Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah. Ya? Allah Maha Yakin Pengampun. dengan Allah. Yang penting kita hampir bersesuaian, kan? Kita hampir dengan Allah, merintih sehingga mengalir air mata. Dan dalam keadaan sendirian. Dalam keadaan sendirian. Jadi anak-anak, ya, yang di rumah, ya, kita ini manusia biasa, kita bukannya perfect, kita bukan sempurna, kita ada banyak dosa. Apatah lagi kita, ya, Ustazah Nadia, kita ni yang dah usia lanjut, lagilah banyak dosa daripada anak-anak. Lagi Ustazah ni nampaknya. Anak-anak baru umur 16, Nadia mungkin baru 20 lebih, Ustazah dah 50 lebih. Jadi banyak sangat dosa yang kita lakukan. Maka dalam bulan Ramadan ini, kan,
Bulan yang Kita- penuh kita keberkatan, bulan penuh keampunan, bulan penuh maghfirah, keberkatan. Allah buka Rebutlah pintu peluang rahmat ini. seluas-luasnya, Ya, kan? Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Setiap saat bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, doanya dimakbulkan. Ya, doanya dimakbulkan. Sangat rugi orang Baik. yang habis bulan Ramadan ini, habis begitu sahaja, sangat Betul. rugi. Jadi jangan sia-siakan setiap detik di bulan Ramadan kerana kita tak tahu adakah kita akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Kita akan bacakan kad ucapan digital Ustazah, kiriman daripada penonton kita di Didik TV sempena dengan hashtag terima kasih cikgu seperti yang anda lihat. Dia tulis kat sini, Happy Teachers Day, selamat Hari Guru kerana guru. Kita tahu banyak ilmu kerana guru lahir generasi yang cergas. Terima kasih cikgu. Ini adalah kiriman adik Marilyn daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang Sarawak. Terima kasih. Terima Hashtag kasih terima adik kasih Marilyn cikgu. daripada IPG Terima kasih. Kampus Rajang Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita dengan apa yang kita belajar atau pengajaran daripada topik kita pada hari ini. Tetapi kita ingin berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahir bin Azhar. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya yang dikasihi saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya kerana mendidik saya sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih kerana setia menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi adalah ucapan daripada adik Muhammad Zahid bin Azhar bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih adik Muhammad Zahid kan, comel di ucapannya. Baiklah, kita akan kembali ke mata pelajaran kita hari ini, pendidikan Islam, di mana topik kita adalah 7 golongan di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah pun pergi kepada 7 golongan tersebut. Jadi seterusnya Ustazah, silakan. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Murid-murid yang di rumah, murid-murid yang di studio. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi kita telah pun berbincang. Boleh tak nanti anak-anak murid semua kita sama-sama kita ulang balik? Ya, kita ulang balik Ustazah Nadia dengan Nisa. Siapakah 7 golongan tadi? Okey, siapa nak mula dulu? Ya, okey. 7 golongan. Ke nak Nisa mula dulu? Boleh. Nanti sambung adik-adik. Ya, boleh. Alright, baiklah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, betul. Siapa boleh beri yang kedua? Yang adil. Okey, yang kedua. Yang kedua. Laju sikit, laju Siapa sikit. nak Kita nak cepat. laju sikit. Syafiqah. Syafiqah. Yang kedua. Golongan yang kedua. Okey, silakan. Seterusnya. Okey, nombor 2. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Okey. Pemuda yang beribadah sepenuhnya. Yang taat beribadah kepada Allah. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, siapa nak jawab? Okey, Azri, silakan. Menyayangi orang kerana Allah. Ya, menyayangi seseorang kerana Allah. Yang keempat. Seterusnya, silakan Faizal. Okey, Faiz. Okey. Faiz ke Faizal? Ya, silakan. Memelihara sembahyangnya. Ya, memelihara sembahyangnya. Ini dikaitkan dengan yang pemuda yang hatinya terikat kepada masjid. Terikat kepada masjid. Okey, seterusnya. Yang kelima. Faiz, silakan Faiz. Okey, Faiz. Seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya bukan takut kepada Allah. Ya, kerana dia takut maksiat kepada Allah daripada melakukan maksiat. Kemudian yang keenam, ya. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Siapa lagi? Putri Anissa. Rafiqah ke nak jawab? Okey, silakan. Okey, silakan.
Kanisa. Apa lagi dua? Kita bersedekah kan Ustazah Bersedekah Saina? tadi, berkaitan Macam bersedekah. mana cara kita bersedekah? Macam mana cara kita bersedekah? Tangan. Okey, Okey. Bersedekah tanpa tangan kanan mengetahui bahawa tangan kiri itu yang bersedekah. Ya, secara maksudnya sembunyi. secara sembunyi, tanpa menunjuk-nunjuk. Dan akhir sekali, ada kaitan dengan air mata, ada kaitan dengan air Rafiqah, mata. silakan. Clue dia, Ya. clue dia Rafiqah. Seseorang yang menitiskan air mata sehingga Seseorang yang mengingati Allah Allah sehingga menitiskan air mata. Ya, menitis air mata lantaran teringat dosa-dosanya. Ya, Itu dia alhamdulillah. 7 golongan tadi. Allah yang akan mendapat perlindungan dari daripada Allah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baiklah. Jadi kita nak apa pengajaran yang kita dapat. Bila kita dah tahu Tujuh ni kan? golongan ini akan mendapat naungan di hari mahsyar. Hari yang sangat-sangat hebat, kita tak tahu bagaimana dahsyatnya hari itu. Ya. Tak ada pertolongan kecuali Allah. Allah. Mak Ya. ayah tak boleh tolong, cikgu tak boleh tolong, orang Kawan-kawan lain pun tak dah boleh tolong. tak boleh tolong Ya, kita. hanya amalan kita dan 7 golongan tadi. Jadi mungkin kita nak minta apa pengajaran yang Yang dapat boleh diambil. kita ambil, yang boleh sama-sama kita amalkan. Sebab ni peringatan daripada Ustazah lah ya, Nisa dan juga anak-anak. Kita belajar pendidikan Islam bukan setakat untuk periksa. Betul. Bukan setakat untuk SPM, bukan setakat untuk lulus, tetapi peperiksaan dari Allah, iaitu nak menjawab di alam kubur nanti ada soalan. Ya. Soalan di alam kubur nanti itu lagi hebat. Ya. Soalan dah bocor, tapi ramai yang tak dapat jawab. Betul. Jadi ini bukan untuk sekolah semata-mata Ya, ya adik-adik, tapi kita untuk nak kehidupan amal. kita Betul. di masa akan datang. Baiklah Ustazah, Kita jom amalkan kita dalam pergi kehidupan. kepada pengajaran dan juga rumusan subjek kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Boleh kita minta dulu kepada anak-anak satu kita pengajaran untuk kita satu minta pengajaran daripada siapa-siapa. Syafiqah mungkin Ya. nak Siapa bagi nak pengajaran. kongsikan satu Anissa pengajaran? angkat tangan. Faiz pun angkat tangan juga. Okey, Okey. ramai pula okey. Ya, silakan Faiz. Sebagai seorang hamba yang dipinjam hayat di dunia ini, kita hendaklah mengambil iktibar dan hikmah dari hadis itu. Dan diharapkan semoga kita termasuk dan menjadi salah seorang daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT di hari kiamat kelak. Baik. Kerana hanya dengan naungan Allah SWT sahaja yang kita dambakan dan boleh selamatkan diri kita daripada kepedihan hari pembalasan. InsyaAllah boleh Ada jadi pertolongan da'i. daripada Allah sahaja. Baik. Boleh kita dengar Ustazah. seorang lagi tak Nisa? Mungkin Ya. Syafiqah nak bagikan pendapat dia, pandangan dia. Okey Syafiqah. Syafiqah nak kongsikan. Syafiqah kuat sikit suaranya ya. Kuat sikit. Pada pendapat saya akan bangun malam ketika orang lain sedang Bangun malam. malam. Dan itu dia akan berusaha bangun untuk berdoa dan berzikir kepada Allah SWT supaya kita menghadapkan kepada Allah. Kalau mengingatkan kembali dosa yang sedang saya lakukan. Betul. Saya akan mempersediakan amal ibadah yang cukup. Jika orang seperti itu sangat kurang dimiliki dia insan yang beriman kepada Allah SWT. Baik, bangun waktu malam, beribadah, menyesali, ingat balik menyesali. dosa-dosa kita. Baik. Okey, alhamdulillah. Maksudnya apabila kita memahami hadis ini janji Allah, bukan janji manusia. Bila Allah dan juga tips dan juga rahmat dan kasih sayang Allah, Allah nak bagikan rahmat dan kasih sayangnya sebagai peringatan kita di mahsyar nanti. Manusia akan berada dalam keadaan yang sangat huru-hara. Sesak, huru-hara. Ya, tetapi bagaimana nak mendapatkan naungannya? Allah berikan panduan. Ini tanda kasih sayang Allah. 7 Rebutlah pilihan. Kita rebutlah 7 tu kan. 7 pilihan ini. Kita rebutlah peluang-peluang ini supaya nanti di mahsyar nanti kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Semoga kita menjadi salah satu golongan yang telah kita pelajari. Daripada 7 golongan tu, mana satu yang kita rasa kita boleh amalkan. Nak amalkan semua bagus. Nak amal salah boleh satu juga. pun tak apa. Sebab kita tak tahu yang mana satukah amalan kita yang Allah akan angkat dan terima dengan kasih sayang dan rahmat Allah. InsyaAllah. Mungkin kata-kata akhir pada Ustazah Nadia. Bagi daripada Ustazah harapkan kita rebutlah Ramadan ini sebagai kita langkah mula kita untuk jadi lebih baik pada bulan-bulan seterusnya, pada tahun-tahun seterusnya. Ya, insya-Allah. Ustazah Salina? Okey, dalam bulan Ramadan ini Allah sebutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ialah untuk mendidik takwa. Jadi inilah peluang kita. Kalau ini adalah momen yang untuk kita berubah, ambillah saat ini sebab Allah masih sayang pada kita bila kita masih lagi bernafas. Maksudnya Allah memberi kita peluang. Peluang-peluang ini kita kena rebut
tersebut jangan sehingga Allah dah tarik nafas kita dalam keadaan kita nazak, masa itu dah tak ada lagi dah peluang ya. Selagi kita berdenyut, selagi kita bernafas, ucapkan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri dan jadilah hamba yang bertakwa. InsyaAllah. Macam Nisa sebutkan tadi, di bulan Ramadan ini kita tak tahu kalau kita akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah ya Ustazah, ya, dalam keadaan yang baik, keadaan yang mulia, keadaan yang orang pun sebut-sebut kebaikan tentang diri kita, insya-Allah. Baiklah, semoga apa yang kita belajar pada hari ini memberi 1001 manfaat, bukan setakat untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, tetapi kepada kita semua secara khususnya. Di akhir rancangan ini Ustazah kita nak berpuisi. Berpuisi. Okey, baiklah. Kita silakan Ustazah. Kita taubat seorang hamba. Kita kreditkan Irsyadi dan juga Hafiz Hamidun. Okey, kita mulakan dengan Nisa dulu untuk berpuisi. Nisa ya? Okey, boleh nampak ke? Nampak tak Nisa? Tak berapa Ustazah. Okey, saya mula. Okey. Hati hiba mengenangkan dosa-dosa yang kulakukan. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Telah aku merasakan derita jiwa dan perasaan kerana hilang dari jalan menuju redha-Mu ya Tuhan. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Di hamparan ini ku meminta, moga taubatku diterima. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini ya Allah. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini ya Allah. Sama-sama. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Kita jumpa lagi insya-Allah di rancangan Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.